Tuan-tuan dan puan-puan, 7 atau 8 tahun yang lalu saya diterbangkan, lebih kurang seminggu sebelum Ramadan, lebih kurang suasananya begini, ya. Saya diterbangkan ke Sarawak untuk menangani satu kes gangguan seksual terhadap 20 orang kanak-kanak lelaki. Peristiwa itu memberikan impak yang cukup besar kepada saya dan rakan-rakan aktivis ketika itu, kerana kami tidak lagi hanya melindungi kanak-kanak perempuan, tetapi juga terpaksa memikirkan bagaimana kita nak melindungi kanak-kanak lelaki ketika ini. Kemudian selepas itu, saya berhadapan dengan satu kes yang paling menyayat hati apabila melibatkan kanak-kanak di institusi agama. Apa kanak-kanak ni beritahu saya ketika saya bertanya, kenapa tak bagi tahu kamu diganggu oleh ustaz kamu? Kanak-kanak ni beritahu saya, tuan-tuan dan puan-puan, ketika itu kita tak ada YB lagi lah, makcik lah dipanggil. Macam mana saya nak beritahu makcik? Ustaz cakap dengan saya, kalau bagi tahu pada orang lain apa yang ustaz lakukan kepada kamu, ilmu kamu tak berkat. Kamu kena jaga aib ustaz, sebab ustaz yang bagi kamu ilmu. Baik, kisah yang ketiga. Saya dan rakan-rakan aktivis pernah mengerjakan ataupun pernah menguruskan sebuah rumah perlindungan kanak-kanak hamil luar nikah. Saya dah ada 200 orang cucu. Tetapi paling menyayat hati ketika sebelum saya menang pilihan raya, mengendalikan sebuah kes seorang kanak-kanak berumur 12 tahun hamil kerana insest, sumbang mahram. Ketika di labor room, kami menemani beliau di labor room, kita ni tuan-tuan dan puan-puan dah merasa mengharungi proses kehamilan dan bersalin, 6 anak pula tu. Jadi tengok dia di labor room tu, kita ni dah merambu-rambu air mata. Dia tak ada apa, nangis setitik pun tidak. Contraction ada, menangis langsung. Kita ni dah sallallahu bang, tolong, kita minta laki kita tolong selawatkan sekali. Keluar baby, kita letak baby atas dada, tak ada perasaan langsung. Tapi kami ni dah merambu air mata. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dia tak tahu pun apa yang terjadi pada diri dia. Dia tak tahu apa proses yang sedang dia lalui. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, pengalaman-pengalaman ini menjadikan komitmen kami cukup kuat untuk memastikan perlindungan kepada anak-anak ini mesti diberikan tumpuan. Baik, ketika ini apa komitmen Kementerian Pendidikan Malaysia? Pertama adalah memastikan ekosistem selamat di setiap sekolah. Kita sudah pun mewar-warkan bahawa sekolah selamat ini mesti menjadi tumpuan dan juga menjadi komitmen Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebahagian daripada segmen sekolah selamat ini adalah memastikan mereka benar-benar selamat di sekolah daripada sebarang, khususnya gangguan yang terkait rapat dengan gangguan seksual. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, apabila garis panduan menangani isu gangguan seksual di semua institusi pendidikan yang Cikgu Rahim kempen tadi itu adalah untuk memastikan bahawa garis panduan ini benar-benar dipatuhi, benar-benar ada komitmen daripada kita semua. Kerana apa? Kerana tidak ada tempat lain yang lebih selamat selepas rumah mereka melainkan sekolah-sekolah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu kita minta guru-guru kita bersedia, mesti dilatih, mesti diberikan bimbingan, mesti diberikan keyakinan untuk melaporkan sekiranya kes-kes ini berlaku di dalam sekolah masing-masing. Untuk itu juga komitmen kita juga berlangsung dalam konteks sukan. Sebab itu kod sukan selamat yang kami kerjakan bersama dengan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan adalah menjadi teras kepada kita memastikan anak-anak kita juga selamat ketika melaksanakan aktiviti-aktiviti yang terkait rapat dengan sukan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi amaran pada hari ini. Sekiranya berlaku kes-kes dalam institusi pendidikan
You touch, you go. Ya, kita mesti bagi penekanan itu supaya mereka faham kita serius untuk memastikan kes-kes ini tidak berlaku dalam sekolah kita. Apa tadi Cikgu Rahim? You touch, you go. Ya? Cikgu Rahim sebelum bersara, Cikgu Rahim punya kerja ni. Ya? But, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu juga dalam komitmen kita yang lain adalah untuk memastikan kita terus menambah bilangan guru-guru kaunseling di sekolah kita. Saya faham dan saya juga sudah bincang dengan Cikgu Azman, Ketua Pengarah Pendidikan kita yang baru, dan juga dengan SPP, supaya bilangan guru-guru kaunseling ini kita sentiasa mendapat perhatian daripada pihak-pihak autoriti supaya kita dapat latih lebih ramai dan memberikan tumpuan-tumpuan kepada pembinaan sahsiah anak murid kita. Ya, begitu juga ketika ini kita sudah pun berjaya menambah guru-guru kaunseling untuk murid-murid berkeperluan khas. Tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid berkeperluan khas ini sentiasa dekat di hati kita. Sebab itu komitmen daripada bahagian keperluan khas, apabila mereka meminta, ya, mesti ada juga guru kaunseling yang menangani isu-isu terkait rapat dengan isu-isu seksual, gangguan seksual ini di kalangan murid keperluan khas juga kita beri keutamaan. Dan sebab itu telah pun kita tambah bilangan guru-guru ini dalam konteks untuk memastikan keperluan itu disantuni oleh semua.